Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 4 dan kita masih berada dalam kajian bab 1 iaitu berkaitan dengan warisan negara bangsa. Pada kali ini kita akan menyentuh tentang subtopik 1.2 iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi cikgu akan membawa para pelajar melihat apakah standard pembelajaran yang perlu kita capai dalam subtopik ini. Jadi ini dia standard pembelajaran 9.1.2 iaitu pelajar boleh menerangkan ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okey. Jadi selepas kita mempelajari subtopik ini, pelajar boleh menerangkan ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat, iaitu dalam konteks yang lebih spesifik lagi, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Baik, mari kita mulakan. Ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka memberikan gambaran jelas tentang kepentingan pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran, peraturan masyarakat yang tersusun dan corak politiknya yang tersendiri bagi membentuk negara bangsa. Ciri-ciri negara bangsa tersebut merangkumi kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Ciri-ciri ini menggambarkan pembentukan negara bangsa yang kukuh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi mari kita lihat satu persatu tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama sekali ialah kerajaan. Baik, kerajaan muncul disebabkan oleh adanya raja, di mana raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Okey, dibantu oleh pembesar. Pemerintahan beraja diperkukuh lagi dengan adanya sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi tonggak pentadbiran Melaka. Sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun menjadikan Melaka sebagai empayar yang terkenal. Selepas kedatangan Islam, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka menggunakan gelaran sultan. Baik, mari kita lihat ciri yang kedua. Rakyat menumpukan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Secara umum rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Ada dua. Golongan diperintah terdiri daripada rakyat yang merangkumi golongan merdeka dan satu lagi ialah hamba. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh sultan manakala rakyat mengakui kekuasaan sultan. Jadi ini yang dipanggil sebagai hubungan timbal balik dan boleh mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dengan golongan diperintah. Jadi jika kita perhatikan hierarki sosial Kesultanan Melayu Melaka di sini, di mana terbagi kepada dua, iaitu ini yang atas ni ialah golongan pemerintah di mana terdiri daripada golongan sultan dan pembesar, manakala golongan di bawah ini adalah golongan yang diperintah, iaitu golongan rakyat
Dan kita boleh tambah juga dalam ni rakyat yang merdeka, satu lagi ialah golongan hamba. Okey, untuk nampak lebih jelas lagi. Baik, kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu ciri tentang kedaulatan. Okey, kedaulatan. Kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming, kerajaan China. Kerajaan dinasti Ming telah menghantar beberapa utusan, antaranya termasuklah yang diketuai oleh Laksamana Cheng Ho, untuk mengeratkan hubungan antara negara China dengan Melaka. Ini contoh kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Kita teruskan kepada yang keempat, iaitu wilayah pengaruh. Apakah dia wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas, merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Pada ketika itu, wilayah pengaruh ini diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Wilayah pengaruh yang luas membuktikan kewibawaan pemerintah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kita boleh tengok di sini informasi tentang wilayah pengaruh, di mana yang pertama kita ada dipanggil sebagai wilayah taklukan yang diperoleh melalui peperangan. Jadi contohnya antara wilayah yang ditakluk termasuklah Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampar. Okey, ini wilayah taklukan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Manakala ada juga yang dipanggil sebagai wilayah naungan, iaitu wilayah yang menerima, mereka ini menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Contohnya wilayah naungan ialah Linggi, Patani dan Kedah. Okey, ini naungan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, cuba kita lihat ini perolehan wilayah melalui perkahwinan. Contohnya Kerajaan Majapahit telah menghadiahkan Siantan. Siantan ni satu wilayah kepada Sultan Mansur Shah kerana mengahwini puteri Majapahit. Jadi ini contoh perolehan wilayah naungan melalui perkahwinan. Okey. Kita teruskan kepada ciri yang kelima, iaitu ciri undang-undang. Terdapat dua undang-undang bertulis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan satu lagi ialah Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini digunakan untuk mengukuhkan kerajaan, ini fungsi dia, dan melindungi rakyat. Undang-undang ini menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Baik, kita teruskan kepada ciri yang terakhir, iaitu lambang kebesaran. Okey, lambang kebesaran merupakan satu identiti kepada sesebuah kerajaan dan juga keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kerajaan ini juga menjadi simbol
kedaulatan sultan yang memerintah. Antara lambang kebesaran ini termasuklah adat istiadat itu sendiri, penggunaan warna, nobat, regalia dan cap mohor. Cap mohor digunakan untuk mengesahkan arahan daripada sultan. Itu adalah cap mohor. Baik, sebagai penutup kepada subtopik ini, Kesultanan Melayu Melaka dengan ciri-ciri negara bangsa yang 6 tadi yang kita sebutkan ya, iaitu kerajaan, yang kedua rakyat, yang ketiga kedaulatan, yang keempat wilayah pengaruh, yang kelima undang-undang dan yang keenam ialah lambang kebesaran. Semua ini menjadikan kerajaan lebih gemilang. Ya, di mana kegemilangan ini membuktikan asas negara bangsa terbentuk sebelum kedatangan barat lagi. Ya, ciri-ciri tersebut menjadi panduan pembentukan negara bangsa. Kita yang merdeka pada hari ini mengikut acuan sendiri. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersatu padu. Ini nilai nilai bersatu padu mengukuhkan. Cikgu highlightkan nilai bersatu padu untuk mengukuhkan pembentukan sebuah negara bangsa. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada kali ini dalam subtopik 1.2, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Cikgu harap semua pelajar dapat mengingat ke-6 ciri dan sekurang-kurangnya pelajar boleh fokus kepada 3 ataupun 4 ciri penting untuk dihuraikan dalam soalan struktur dan esei. Pilih 3 ataupun 4 sekurang-kurangnya. Jadi kalau cikgu boleh berikan objektif pembelajaran, pelajar boleh menghuraikan sekurang-kurangnya 3 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kalau boleh cikgu tuliskan di sini objektif pembelajaran. Okey. Objektif pembelajaran ialah pelajar boleh menghuraikan sekurang-kurangnya 3. Okey. 3 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka dengan baik. Okey, itu dia objektif pembelajaran dan cikgu harap pelajar boleh capai objektif ini. Itu saja untuk pembelajaran pada kali ini. Sekian, terima kasih.